Pernah tak korang scroll Instagram korang tu kan, tengok gambar-gambar yang cantik-cantik tu, lepas tu korang terlintas dalam fikiran macam mana dia dapatkan hasil gambar yang cantik macam tu. Mungkin ada antara korang yang cakap, alah dia edit gambar dia, boleh lah kan. Tapi bila korang sendiri try edit gambar, korang tak boleh dapatkan hasil yang sama macam mana yang korang nak, macam mana yang korang nampak. Mungkin gambar korang tu nampak terlalu banyak noise satu, lepas tu ada colour yang jadi pelik kan, ada satu tempat tu dia macam pecah sikit, ada blotchiness, lepas tu ada colour bending lah, ada artifact macam-macam lah kan, yang membuatkan gambar korang tu nampak macam tak profesional, nampak rosak, nampak amatur. Jadinya kenapa jadi macam tu? Hai, nama saya Syed Hafiz. Saya seorang fotografer. Korang boleh check Instagram saya @syedhafiz_photo untuk tengok gambar-gambar yang saya dah hasilkan. Hari ini saya nak kongsikan satu rahsia yang amat penting buat fotografer, iaitu satu rahsia editing yang paling besar sekali yang ramai lagi fotografer kat luar sana tu tak tahu. Dan rahsia itu adalah RAW. RAW ini adalah satu format gambar yang ramai lagi tak tahu fungsi ataupun kelebihannya. Kebanyakan orang kat luar sana tu hanya shoot menggunakan format JPEG yang paling popular lah di kalangan pengguna. Tapi kalau kita tanya kebanyakan pro fotografer, format mana yang diorang gunakan sewaktu diorang shoot gambar, kebanyakannya pro fotografer akan cakap diorang menggunakan format RAW untuk diorang shoot gambar. Jadinya kenapa format RAW dan bukan JPEG? Sebelum saya tunjuk contoh perbezaan antara gambar format RAW dan juga JPEG, kita mula-mula sekali kena tahu dulu apa itu format RAW dan juga JPEG. Okay? Format RAW adalah satu format gambar yang betul-betul original daripada kamera kita, yang betul-betul mentah lah. Nama pun RAW kan, mentah. Okay? Yang tak diproses langsung oleh kamera kita. Dan gambar format RAW ni membuatkan dia mempunyai lebih banyak data-data dan juga information yang kita boleh gunakan sewaktu kita nak buat proses editing gambar kita. Okay? Gambar format JPEG pula adalah satu file gambar yang dah dikompreskan oleh kamera kita, dah diedit, dah diproses lah senang cerita oleh kamera kita untuk dapatkan hasil gambar yang lawa dan juga file size yang lebih kecil. Okay? So untuk gambar JPEG ni kebanyakan information dan juga data-data dia dah lost lah sewaktu proses dia convert gambar kita tu menjadi format JPEG. Itu adalah penerangan secara ringkas apa itu gambar RAW dan juga gambar JPEG. So sekarang ni kita pergi pula kepada kenapa korang perlu consider untuk shoot gambar dalam format RAW berbanding dengan format JPEG. Satu sebab yang paling penting sekali kenapa kita perlu shoot dalam format RAW adalah dari segi dia punya flexibility format tersebut. Okay? Format RAW ni lebih selamat digunakan disebabkan dia punya flexibility. Kita boleh buat macam-macam pada gambar kita tanpa kita rosakkan gambar kita tu sekiranya kita shoot dalam format RAW berbanding dengan format JPEG. Saya akan tunjuk contoh sekali dengan gambar untuk korang lebih mudah faham. Okay? Contoh yang pertama adalah dari segi white balance gambar kita. Okay? Sekarang ni saya tunjuk ke korang ada satu keping gambar yang saya shoot dekat air terjun Teladas. So saya nak tunjuk kat korang sekarang ni, bila korang shoot gambar dalam format RAW ni, korang boleh ubah dia punya white balance orang cakap sesuka hati lah, senang cerita kan, berbanding dengan gambar JPEG. Okay? Sekarang ni saya akan ubah dia punya white balance dekat temperature ni. White balance asal gambar ni adalah sebanyak 4200 Kelvin. Okay? So saya boleh adjust sehinggalah 10,000 Kelvin pun saya boleh tukar, ataupun saya nak gambar tu jadi lebih nampak sejuk sikit kan, kalau saya increase dia nampak lebih suam, lebih panas kan, ke arah kuning orange macam tu. Kalau saya nak adjust lebih sejuk lagi, saya boleh decrease lah dia punya nilai Kelvin tu ke arah 3,000 ke 2,000 kan, untuk nampakkan gambar tu lebih ke arah sejuk sikit dan kebiruan sikit lah. Okay, saya boleh adjust lah white balance pada gambar saya ni sesuka hati saya kalau saya shoot dalam format RAW. By the way, apa yang korang nampak sekarang ni adalah software editing Adobe Camera Raw. Okay, ini adalah software editing untuk gambar dalam format RAW. Kalau korang guna Lightroom, korang akan nampak lebih kurang sama je lah macam ni. Cuma dia berbeza, orang cakap dia punya interface dia tu berbeza sikit. Okay, untuk gambar JPEG pula, korang tak boleh nak tukar white balance tu sesuka hati tanpa korang merosakkan gambar korang tu, sebab gambar JPEG dia ada limitation lah, sebab gambar JPEG ni kan dia dah dikompres, so data-data dan information banyak loss waktu proses di convert gambar tu kepada format JPEG. Berbanding dengan gambar dalam format RAW, kita boleh adjust white balance tu sesuka hati sebab dia ada information yang kita perlukan untuk kita adjust white balance tersebut. Sebagai contohnya, sekarang ni saya akan buka gambar dalam format JPEG pula. Kali ni saya
sengaja salahkan dia punya nilai white balance. Okay, so kita akan try adjust white balance pada gambar JPEG ni. Okay, saya akan buka Adobe Camera Raw filter. Okay, dia lebih kurang macam Adobe Camera Raw lah, cuma yang ni untuk gambar JPEG punya. Okay, so mula-mula sekali korang boleh nampak dekat nilai temperature tu, dia tak ada tulis nilai original temperature ataupun white balance yang kita gunakan sewaktu kita shoot gambar tu. Okay, waktu saya shoot gambar ni, saya sengaja tukar white balance dia ke arah 3200 kalau tak silap saya. So sekarang kita akan cuba adjust lah dia punya white balance. Kita akan increasekan ke sebelah kanan untuk jadikan dia lebih suam sikit dia punya white balance tu kan, sebab sekarang ni gambar ni terlalu sejuk sangat. Okay, so kita akan increase. Macam korang boleh nampak, gambar tu jadi lebih neutral sikit lah. Sampailah saya dah increase sehingga 100. Okay, tapi apa yang korang boleh nampak, sewaktu kita increase white balance tu, walaupun kita dah increase sampai 100, gambar tu still lagi nampak lebih ke arah sejuk kan. Dan juga waktu kita increase kita punya white balance tu, korang boleh nampak tak kat bahagian bawah foreground ni, korang tengok kat bahagian bawah ni, kat batu bawah ni, kalau saya increase white balance tu, dia punya exposure pun akan increase sekali. Ini tak bagus lah untuk kita punya proses editing. Dan juga kita tak boleh dapatkan hasil yang betul-betul cantik dan tepat lah. Korang boleh tengok lah, white balance dia pun still lagi tak betul. Dan kalau saya zoom in dekat kawasan itu je ni, korang boleh nampak ada macam colour cast warna purple sikit kan. Ini disebabkan limitation pada gambar dalam format JPEG. So gambar JPEG ni kita tak boleh nak ubah white balance dengan sesuka hati. Kalau korang shoot dalam format JPEG, pastikan korang shoot dalam white balance yang betul sewaktu proses korang ambil gambar tu. Sebab dia kalau korang shoot white balance yang salah, agak susah lah untuk korang recover balik white balance yang betul. Kalau salah sikit tu boleh lagi nak adjust walaupun korang shoot dalam format JPEG. Tapi kalau korang tak sengaja salah guna white balance yang jauh daripada yang sepatutnya korang guna, memang payahlah nak recover balik, nak betulkan balik white balance tu. Macam yang saya tunjuk kat korang sekarang ni lah, gambar ni white balance ni jauh lari daripada white balance yang sepatutnya saya guna, dan memang saya tak boleh nak recover balik lah, dah tak boleh nak repair balik, betulkan balik dia punya white balance tu. Itu adalah kelebihan yang pertama pada gambar format RAW berbanding dengan format JPEG, iaitu tentang white balance kita kan. So kalau kita shoot gambar kita dengan format JPEG, kita dah tak perlu nak risau sangat tentang white balance. Waktu kita nak ambil gambar, kita just boleh set pada auto dan ambil gambar. Kemudian kalau kita nampak gambar kita tu dia punya white balance tak berapa nak tepat, sewaktu kita edit gambar kita tu, kita boleh adjust ikut suka hati kita lah kan. Berbanding dengan gambar JPEG, dia ada limitation disebabkan information yang ataupun data yang tak mencukupi. Okay, itu adalah kelebihan yang pertama pada gambar format RAW. Kelebihan yang kedua pada format RAW berbanding dengan format JPEG adalah dari segi editing color. Okay, untuk gambar format RAW ni, kita boleh manipulate kita punya gambar tu, kita boleh edit gambar kita boleh ubah dia punya color tu dengan lebih ekstrim tanpa kita merosakkan gambar kita tu, berbanding dengan kalau kita shoot dengan format JPEG. Ini disebabkan oleh bit depth dan juga color space yang digunakan pada format gambar yang kita guna. Kita pergi kepada bit depth dia dulu. Okay, untuk gambar dalam format RAW, dia punya bit depth adalah sebanyak 14 bit bergantung kepada jenis kamera. Ada kamera yang boleh shoot 12 bit, ada yang boleh shoot 14 bit, dan kalau tak silap saya lah, ada kamera yang boleh shoot sampai 16 bit. Okay, dan juga untuk gambar format JPEG pula, dia hanya shoot sebanyak 8 bit saja dia punya bit depth dia. Untuk color space pula, gambar dalam format JPEG ni kita boleh pilih, kita ada dua option dalam kamera kita, sama ada kita nak pilih sRGB, iaitu color space yang paling kecil sekali, tapi kita banyak guna color space ni untuk kita upload dalam website, dalam internet lah senang cerita kan. Dan juga kita boleh pilih satu lagi color space, iaitu Adobe RGB 1998. Okay, untuk format RAW pula, kita boleh pilih color space ni dalam kita punya software editing kita, sama ada kita nak guna sRGB, Adobe RGB ataupun Pro Photo RGB, iaitu color space yang paling besar sekali, yang paling ramai sekali pro photographer ataupun retoucher, tukang edit gambar gunakan untuk dia edit gambar. Jadinya kelebihan nilai bit depth dan juga color space yang besar pada gambar kita tu, dia akan mengurangkan risiko untuk gambar kita tu introduce artifact yang kita tak nak, contohnya macam color bending ke ataupun artifact lain lah pada gambar kita. Bila kita ubah kita punya nilai exposure ataupun nilai warna pada dalam gambar kita tu dengan ekstrim. So bila korang nak edit gambar korang tu, nak ubah macam-macam dengan ekstrim, pastikan korang guna
format RAW lah, sebab dia mempunyai nilai bit depth yang lebih tinggi dan juga color space yang kita boleh gunakan yang lebih besar lah berbanding dengan gambar JPEG. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan kat korang satu lagi keping gambar yang korang boleh nampak sekarang ni lah, yang saya ambil dekat air terjun Berkelah menggunakan drone saya. Okay, ini adalah gambar dalam format RAW. Dan sekiranya saya drop exposure, sebab gambar ni overexpose sikit pada bahagian awan tu, dan juga saya decrease dia punya highlight, kan korang boleh nampak lah dekat bahagian awan ni. Sekejap dia ada lagi detail-detail yang kita perlukan tanpa kita rosakkan gambar tersebut kan. Okay, so saya decrease exposure ni sebanyak 2 dekat 3 stop. Okay, so ni agak menarik lah. Dia sangat-sangat bagus lah, maksudnya gambar RAW ni. Okay, dia punya tu dia ada detail-detail dia dan tak ada sebarang artifact yang timbul sekiranya saya adjust gambar saya ni. Ini baru dari segi exposure tau. Okay, ini adalah kelebihan gambar RAW sebab dia mempunyai nilai bit depth yang lebih tinggi berbanding dengan gambar JPEG. Okay, korang boleh nampak kita dah drop exposure sebanyak 2 stop. Okay, kita pergi balik ke yang asal. Korang boleh nampak lah dekat bahagian awan ni dia overexpose kan. So kita boleh recover balik detail tanpa sebarang kerosakan pada gambar kita. Kita pergi pula kepada gambar JPEG. Okay, saya akan open gambar yang dalam format JPEG. Gambar yang sama. Dan kita akan cuba buat apa yang kita buat pada gambar RAW kita tadi tu. Nah, kita tengok hasil dia pada gambar JPEG pula. Okay, saya drop tadi sampai 2.8 stop underexpose untuk recover balik detail kan. And then saya akan drop highlight sampai 60 gitulah. Saya lupa tadi saya buat sampai berapa. Okay, korang boleh nampak dekat gambar tu dia ada artifact tau yang timbul, iaitu ini kita panggil sebagai color banding kot. Saya pun tak pasti. Okay, kita boleh nampak lah kat sini ada color banding apa semua. Ini disebabkan file JPEG tu dia punya information tak mencukupi untuk dia recover balik detail-detail pada gambar tersebut. Okay, sebab gambar ni dia overexpose, so dia tak ada detail pada bahagian overexpose tersebut berbanding dengan gambar dalam format RAW yang mempunyai banyak detail dan information yang kita boleh recover balik dalam proses editing. Okay, itu adalah kekurangan lah gambar JPEG sebab dia tidak mempunyai information dan dia punya nilai bit depth pun rendah 8 bit sahaja. So dia akan introduce lah artifact macam ni, color banding ke noise apa semua kan, bila kita buat adjustment pada gambar kita tu dengan agak ekstrim. Okay, itu adalah kekurangan pada gambar JPEG. Okay, itu adalah dari segi color kenapa kita perlu shoot dalam format RAW berbanding dengan format JPEG. Kita pergi pula kepada perkara yang ketiga, iaitu perkara yang paling penting sekali lah bagi diri saya, iaitu tentang exposure. Disebabkan gambar RAW tu mempunyai information dan juga data-data yang banyak, dia punya dynamic range pun lebih tinggi. So kita boleh gunakan information tersebut untuk kita recover balik exposure gambar kita tu, ataupun kita ubah balik exposure gambar kita tu untuk dapatkan exposure yang kita suka. Sebagai contoh, saya gunakan gambar yang sama macam saya tunjuk tadi dekat air terjun Berkelah tu, dan gambar ni dynamic range dia, nilai dynamic range, perbezaan antara cahaya yang cerah iaitu pada bahagian awan ni dengan perbezaan cahaya yang gelap pada bahagian bawah ni kan, agak tinggi. So dynamic range tu senang cerita dia tinggilah nilai dia. Jadinya untuk gambar dalam format RAW ni kita boleh recover balik detail-detail yang kita nak recover lah. Contohnya pada bahagian awan ni kan. So pada bahagian awan ni dia agak overexpose berbanding pada bahagian foreground, dan bahagian foreground ni dia agak underexpose sedikit. So mula-mula sekali saya akan recover dulu detail pada bahagian highlight ataupun pada bahagian awan yang overexpose ni kan. So apa yang saya boleh buat pada gambar dalam format RAW, ini format RAW saya boleh decrease exposure. Saya hanya akan decrease sebanyak 1 stop sebab kalau tak silap saya lah, saya overexpose gambar ni sebanyak 1 stop sewaktu saya shoot ni dengan sengaja. Okay? And then saya akan decrease dia punya highlight. So sekarang ni korang boleh nampak dah lah detail yang kita dapat recover pada gambar RAW, walaupun gambar dia asal kita ambil overexpose sikit. So kita boleh dapat balik detail-detail pada bahagian awan ni. Korang boleh nampak lah kan detail-detail tu tanpa kita merosakkan gambar kita. Okay, so gambar RAW ni kita boleh adjust dia punya exposure lah. Macam gambar ni saya hanya overexpose banyak 1 stop, so tak ada masalah lah untuk saya recover balik detail tu. Kalau saya nak underexpose banyak 2 stop pun dalam proses editing ni pun saya boleh buat, sebab gambar RAW ni dia mempunyai banyak information tau. So dia sangat-sangat berguna lah. Lagi-lagi dari segi exposure, sebab exposure ni memang sangat penting dalam kita punya fotografi dalam gambar kita ni. Kalau exposure salah, gambar terus akan jadi tak lawa. Okay, so korang boleh nampak kita boleh recover balik detail-detail pada bahagian yang dah overexpose. Okay,
Begitu juga pada detail yang bahagian underexposed dekat bahagian bawah ni kan. So saya boleh increase saya punya shadow untuk increase balik dia punya tu exposure pada bahagian shadow, dan korang boleh nampak lah kita dapat balik detail-detail yang ada pada bahagian shadow tersebut. Ataupun kita boleh increase kita punya exposure balik. Dan juga kita boleh gunakan filter graduated filter ni untuk recover balik detail pada bahagian kita punya awan. Contoh adalah ni saya buat sambil level je ni. Dia lambat sikit. Okay, ni sebagai contoh je. Okay, so kita still lagi dapat detail lah pada bahagian tersebut. Okay, korang boleh nampak sebuah benda tu ada dalam gambar kita. Maksud saya tu information yang kita perlukan untuk kita recover balik gambar kita tu, untuk kita betulkan balik, ada pada gambar dalam format RAW. Kita pergi pula kepada gambar format JPEG. Kita tengok banyak mana format JPEG boleh recover balik detail yang kita nak recover. Okay, ini adalah gambar JPEG. Saya akan buka balik camera RAW filter sebab saya nak gunakan benda yang lebih kurang sama kan. Tapi benda ni tak sama tau, sebab ni adalah format JPEG bukan format RAW. Okay, dia punya interface je sama. Okay, first kali kita akan reduce dia punya exposure macam kita buat tadi kan. Saya reduce satu stop sebab saya overexpose banyak satu stop. Yang kita reduce dia punya highlight sikit. Okay, macam korang boleh nampak, saya akan zoom sikit kat sini. Macam saya tunjuk tadi lah, kita ada sedikit kepelikan pada bahagian awan ni. Kita ada warna-warna yang kita tak nak. Ni dia jadi macam purple sikit. Ada ini kita panggil apa, color bending ke apa pun saya tak tahulah panggil apa. Okay, dekat sini kita ada nampak lah color bending apa semua kan. So nampak kat sini dia punya color pun dah pecah. Ini baru kita drop exposure kita sebanyak satu stop tau. Okay, tadi kita guna gambar RAW, kita boleh drop sampai hampir 3 stop pun kita boleh drop balik kita punya exposure tanpa kita rosakkan gambar. Tapi gambar JPEG kita baru drop, kita baru decrease dia punya exposure sebanyak satu stop saja, dan gambar tu dah mula pecah dan rosak. Dah mulalah dia introduce artifact yang kita tak nak kan. Ada color bending, ada blotchiness dekat sini, nampak ni kan, nampak tak sekata dia punya tona tu. Dan juga detail-detail pada gambar JPEG ni tak detail sangat lah macam gambar RAW. Walaupun kita dah drop exposure, dah cuba untuk recover balik detail tersebut kan. Kalau nampak dekat awan ni punya detail tu tak berapa clear, tak berapa macam apa, cantik. Okay, disebabkan dia tak ada information kat situ sebenarnya gambar JPEG ni. Okay, itu adalah kelebihan gambar RAW berbanding dengan gambar JPEG untuk exposure recovery lah, senang cerita kan. Jadinya shoot dalam format RAW untuk kita dapatkan semua information, data-data yang kita perlukan sewaktu kita shoot gambar tersebut, untuk kita dapatkan kelebihan lah untuk kita ubah exposure gambar kita tu. Lagi-lagi kalau kita pergi shoot gambar yang cahaya dia agak complicated, agak sukar, dia punya dynamic range tinggi kan, contohnya pada waktu sunset, pastikan korang shoot lah dalam format RAW untuk dapatkan information ataupun data-data yang kita perlukan untuk kita recover balik kita punya gambar tu sekiranya kita ada kesilapan lah dari segi exposure pada gambar kita tu, dan untuk dapatkan hasil gambar yang lebih macam apa, balance dari segi dia punya exposure dia. Okey, itu adalah rahsia terbesar saya tentang editing, iaitu format RAW dan juga kelebihan gambar format RAW berbandingkan gambar format JPEG. Tapi saya perlu bagi tahu kat korang bahawa ini hanyalah pendapat saya sahaja berdasarkan ilmu yang saya ada yang masih cetek lagi ni. Okey, apa-apa pun saya harap apa yang saya kongsikan dengan korang ni dapat membantu korang lah walaupun sedikit. Alright, itu saja daripada saya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan juga share kalau korang suka konten yang saya buat ni. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.